Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rancangan yang lepas kita telah menyentuh sebitas lalu mengenai kepentingan dan keperluan kita untuk menuntut ilmu pengetahuan, kerana kita sebagai umat Islam perlu dan menjadi kewajipan kepada kita memiliki dua mutiara utama, sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, iaitu yang pertama mutiara ilmu dan yang kedua mutiara ibadat. Dan Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam pengajian kita yang lepas kenapa ilmu itu perlu didahulukan daripada ibadat. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan kerana ilmu itu adalah merupakan asas untuk membolehkan kita mengetahui sama ada ibadat itu sah ataupun tidak, sama ada ibadat itu diterima ataupun tidak. Dan Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam persoalan ilmu ini, ilmu yang pertama yang wajib diketahui oleh setiap orang adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah. Supaya dengan kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengenali nama-nama Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menyuruh dan menyebut-nyebut namanya, supaya akan lahir kasih dan cinta di dalam hati kita setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang kedua yang wajib bagi setiap orang yang beriman setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala ialah mengetahui suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala yang berupa kewajipan-kewajipan syarak, serta juga mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang perlu ditinggalkan supaya kita tidak terjerumus melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Imam Al-Ghazali setelah menjelaskan kewajipan kita yang perlu bagi setiap orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Al-Ghazali di muka surat 27, adapun ibadat-ibadat syarak seperti bersuci, bersembahyang, salat, puasa dan lain-lain, maka wajib anda mengetahui mengenai hukum-hukum dan syarat-syaratnya sehingga anda dapat melaksanakannya dengan betul sebagaimana yang dituntut oleh syarak. Mungkin anda telah dirikan sesuatu daripada ibadat sejak bertahun-tahun dan beberapa masa yang lama, tetapi sebenarnya amal yang anda kerjakan itu adalah daripada perkara yang merosakkan kesahihan hukum bersuci dan amalan-amalan solat anda. Seterusnya mengeluarkan kedua-duanya daripada amalan yang benar atau berbetulan dengan kehendak-kehendak syarak ataupun berbetulan dengan tuntutan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan anda tidak menyedari yang demikian itu adalah salah dan telah menyeleweng dari ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana kejahilan ini kita melihat banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh seseorang di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang mereka tidak menyadari bahawa apa yang dilakukan itu adalah suatu yang salah. Sebagai contohnya, jikalau kita pergi ke masjid atau ke surau, kita melihat bagaimana orang mengangkat takbir untuk melakukan sembahyang dalam berbagai-bagai teknik yang kadang-kadangnya tidak bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka menganggap bahawa bertakbir itu mengangkat tangan mengikut apa yang mereka faham, bukan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu kita melihat dalam bertakbir ini berbagai-bagai keadaan seolah-olah mereka sedang bersilat dan sebagainya. Itulah keadaan-keadaan yang sepatutnya perlu kita belajar supaya apa yang kita lakukan itu jelas bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Imam Al-Ghazali menjelaskan ada wajib berilmu yang keduanya
kerana kemungkinan anda didatangi oleh sesuatu masalah dalam sesuatu hukum, walhal anda tidak mendapati orang alim yang boleh anda bertanya tentang hukum-hukum yang anda tidak mengerti itu, sedangkan dahulunya anda tidak mempelajarinya. Maka ini juga adalah merupakan suatu kewajipan kepada kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan supaya kita akan selamat di dalam menempuh kehidupan ini. Imam Al-Ghazali seterusnya menjelaskan, kemudian perkisaran perbicaraan tentang kewajipan ilmu ini juga berangkumi ibadat-ibadat batin yang merupakan kerja-kerja hati yang wajib anda mengetahuinya, yang terdiri daripada tawakal, penyerahan diri kepada Allah serta redha dengan qada dan qadarnya, di samping taubat, sabar, ikhlas dan lain-lain lagi, sebagaimana yang akan diperjelaskan dalam perbincangannya di dalam bab-bab yang akan datang. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perlu kita ketahui bahawa ilmu ini terdiri daripada dua jenis. Yang pertama yang dipanggil sebagai ilmu burhan, iaitu ilmu yang berasaskan kepada dalil dan bukti serta pemikiran-pemikiran yang boleh ditaakulkan oleh kita. Sementara ilmu yang kedua, iaitu apa yang dipanggil sebagai ilmu mukasyafah, iaitu ilmu yang bersifat kesucian hati dan juga ilmu yang berkaitan dengan ma'rifah dan kebatinan ini, yang merupakan di antara rahsia-rahsia kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, dan ilmu-ilmu ini yang berfaksikan kepada perkara-perkara kebatinan seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di sini, yang berkaitan dengan tawakal, penyerahan diri kepada Allah, taubat, ikhlas dan lain-lain ini. Dan ini juga termasuk di antara perkara-perkara yang perlu dipelajari oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia juga termasuk di dalam ilmu-ilmu yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintah-perintahnya dalam Al-Quran, sebagaimana yang akan disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam hujahannya yang akan datang. Maka kata Imam Al-Ghazali, sebagaimana wajib kita mempelajari ilmu fiqh, begitu juga kita wajib mempelajari ilmu akidah. Adalah juga bagi kita suatu kewajipan untuk mengetahui bagaimana untuk kita bertawakal, bagaimana untuk kita bersabar, bagaimana untuk kita menahan diri dari sifat marah dan sebagainya. Maka kata Imam Al-Ghazali, anda juga wajib mengetahui segala larangan yang merupakan kepada lawan, larangan yang merupakan lawan kepada suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala, seperti marah, angan-angan kosong, sifat riya, sombong, supaya anda juga dapat menjauhi yang demikian itu. Jadi ini juga termasuk di dalam perkara-perkara batin dan perkara-perkara hati yang perlu kita tahu dan perlu kita tangani di dalam diri kita dan juga di dalam hati kita. Kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya perkara yang disebutkan tadi seperti tawakal dan lain-lain itu adalah merupakan fardu-fardu yang wajib ke atas anda, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut nasnya di dalam kitab suci Al-Quran yang mulia dengan memerintahkan anda bersifat dengannya dan melarangkan pula anda daripada bersifat dengan lawannya. Dan begitu juga telah dinaskan melalui lidah para nabi dan juga para rasul utusannya, secara khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Al-Ghazali di dalam buku ini menaskan ataupun menghujahkan kepada kita secara bukti daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keperluan dan kewajipan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan kebatinan ini, kerana ia juga termasuk di dalam tuntutan-tuntutan syarak. Maka dengan ini dapatlah kita fahami pembahagian ilmu yang telah kita huraikan di dalam rancangan Nur Qalbi ini di peringkat awal dahulu,
bahawa ilmu yang menjadi kewajipan kepada seseorang yang beriman itu supaya dia mencapai ketakwaan kepada Allah, ia perlu memiliki ilmu akidah, iaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta segala alam semesta ini, dan ia beribadat kepadanya. Kemudian keyakinan tentang segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan suruhan-suruhan dan larangannya untuk kita melakukan ibadat kepada Allah. Kemudian ilmu yang ketiga yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pembersihan hati ataupun penyucian diri dan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, supaya antaranya kita bertawakal, kita bersyukur, kita bersabar, dan kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Imam Al-Ghazali dalam muka surat 28 ini menyebut hujah-hujah ataupun dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahawa menjadi kewajipan kepada kita mempelajari perkara-perkara berkaitan dengan ilmu kebatinan ini, sebagaimana perlunya kita juga mempelajari ilmu fiqh dan juga ilmu akidah ini, kerana dia termasuk di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maksudnya, dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi di sini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bertawakal. Maka menjadi kewajipan kepada kita sebagai seorang yang beriman ini memahami apakah dia tawakal dan bagaimana untuk mencapai maqam tawakal, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar bertawakal, iaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dalam surah Al-Baqarah ayat 172, yang bermaksud, dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar hanya kepadanya sahaja kamu beribadat. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menuntut kita supaya bersyukur. Maka menjadi kewajipan kepada kita memahami dan mengerti apakah itu syukur dan bagaimana untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimanakah tingkah laku kehidupan seorang yang bersyukur kepada Allah. Di dalam ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat 127, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan hendaklah kamu bersabar dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya bersabar. Maka kita perlu memahami apakah itu sabar dan apakah cara untuk kita mendapat sabar, dan sesungguhnya kedudukan orang yang bersabar di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya adalah sangat besar jikalau kita benar-benar mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muzammil ayat 8, wa tabattal ilaihi tabtila, dan hendaklah kamu putuskan ibadatmu kepadanya semata-mata sebagai putus yang sebenar-benarnya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, yakni hendaklah kamu benar-benar ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-tabattul ataupun beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah supaya ikhlas ini, maka perlu kita memahami apakah makna ikhlas. Semuanya ini adalah merupakan amalan-amalan hati yang perlu diselidiki dan perlu dipelajari supaya kita mengerti hakikat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan secara panjang lebar oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Para pendengar di IKIM yang dirahmati Allah, seterusnya Imam Al-Ghazali menjelaskan lagi dan banyak lagi daripada ayat-ayat Al-Quran seumpama itu yang memerintahkan supaya seseorang itu bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Bahkan ayat-ayat itu dari segi hukumnya wajib anda mematuhinya
sama seperti kepatuhan anda terhadap hukum-hukum yang telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan tentang kewajipan sembahyang dan juga puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sembahyang, mewajibkan kita berpuasa, maka kita laksanakan. Begitu juga adalah menjadi kewajipan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah. Menjadi kewajipan kepada kita juga untuk bersyukur kepada Allah. Menjadi kewajipan kepada kita juga untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana semua itu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan, apakah gerangan sikap anda? Hanya sanggup menerima perintah solat atau puasa saja, sedangkan anda meninggalkan segala fardu ini. Ini adalah peringatan daripada Imam Al-Ghazali, dan inilah yang banyak berlaku di kalangan kita pada hari ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita melakukan sembahyang, kita melakukan puasa, kita melakukan haji, tetapi kita tidak melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinaskan oleh Al-Quran ini, iaitu supaya kita bertawakal, supaya kita bersyukur terhadap nikmat kurniaan Allah, supaya kita bersabar dan lain-lain lagi. Maka kata Imam Ghazali, kenapa kita hanya menunaikan sembahyang dan puasa sahaja, berzakat, sedangkan tuntutan supaya kita juga dari sudut batinnya berserah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersabar dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan ujian Allah, tapi semua ini kita tidak laksanakan. Maka katanya, apakah sikap kita? Apakah keadaan kita yang melaksanakan ibadat-ibadat zahir itu tetapi meninggalkan ibadat-ibadat batin ini? Sedangkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kedua-duanya, iaitu ibadat syarak dan ibadat batin, itu sama sekali adalah dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, Tuhan yang sama yang memerintahkan sembahyang, Tuhan yang sama juga memerintahkan kepada kita supaya bersyukur, bertawakal dan bersabar. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, yang merupakan kitab yang satu juga, yang sama juga yang memerintahkan kepada kita melakukan ibadat tersebut. Jadi kenapakah ibadat solat itu ditunaikan, sementara ibadat-ibadat lain yang berupa ibadat batin ini ditinggalkan? Apakah keadaan anda? Ini persoalan yang ditimbulkan oleh Imam Al-Ghazali supaya kita berfikir, apakah wajar bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah mengambil satu perintah dan meninggalkan perintah-perintah yang lain? Malahan anda telah lupa daripadanya, daripada ibadat batin ini, iaitu berkaitan dengan tawakal dan juga larangan-larangannya sekali, sehingga menyebabkan anda tidak mengetahui sedikit pun tentangnya. Ini kenyataan Imam Al-Ghazali terhadap sikap dan fenomena yang berlaku di zamannya. Yang mana Imam Al-Ghazali ini, sebagaimana yang kita ketahui pada awal perbincangan kitab kita dahulu, hidup dan meninggal pada tahun 505 Hijrah. Di saat tersebut beliau telah melihat fenomena yang berlaku kepada umat manusia yang menekankan kepada perkara-perkara ibadat zahir ini, tetapi tidak memberi perhatian kepada ibadat-ibadat batin ini. Dan jika kita lihat kepada kehidupan hari ini, keadaan sudah menjadi semakin parah, maka adalah menjadi suatu kewajipan kepada kita para pendengar sekalian untuk kita memahami hakikat ilmu yang tersembunyi ini, iaitu ilmu yang dikatakan ilmu mukasyafah ataupun ilmu batin ini, supaya kita dapat menjelmakan kehidupan kita sebagai seorang abid, iaitu seorang yang beribadat kepada Allah dengan penuh ilmu pengetahuan berkaitan dengan hukum hakamnya dan berkaitan dengan seluk-beluk pembersihan hati yang berkaitan dengan kebatinan ini. Maka kata Imam Al-Ghazali, anda bersikap demikian, iaitu kita mengabaikan kewajipan untuk kita mempelajari dan memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah batin ini, disebabkan anda terpesong dengan fatwa salah yang diutarakan oleh orang yang telah terpikat kasih dengan dunia,
yang segera ataupun dunia yang fana ini yang diperolehi habuannya, sehingga dia menjadi terkeliru dengan menyangka yang baik itu mungkar dan yang mungkar itu pula dianggap baik. Dan anda juga terpesong dengan kenyataan orang yang mengabaikan ilmu-ilmu yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dengan nama nur, hikmah dan juga huda, iaitu hidayah dan petunjuk. Seterusnya anda juga mengabaikan ilmu-ilmu ini kerana anda dipesongkan oleh orang yang telah menumpukan perhatian terhadap ilmu berdebat dan ilmu berbahas, yang dengannya menjadi alat untuk mendapat harta yang haram dan juga untuk menjadikan alat perangkap bagi memburu kesenangan dunia yang fana ini. Jadi kalau kita melihat tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fenomena yang berlaku di zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah, di mana orang tidak memberikan perhatian kepada ilmu-ilmu kebatinan ini ataupun ilmu-ilmu pembersihan hati dan pemurnian jiwa ini, kerana mereka mengejar kemewahan dunia, kerana mereka terpedaya dengan keseronokan ilmu-ilmu yang boleh membawa kepentingan dan keuntungan-keuntungan dunia dan memburu kesenangan-kesenangan dunia. Maka dengan sebab tersebut mereka telah meninggalkan ilmu yang utama yang berharga ini, yang dipanggil ilmu tasawuf di dalam istilah yang digunakan hari ini. Para pendengar yang diikim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan kepada apa yang berlaku di dalam masyarakat kita hari ini, bagaimana kesibukan manusia dengan ilmu-ilmu kehidupan menyebabkan ilmu-ilmu ini seolah-olah sudah tidak ada lagi di dalam kewujudan dalam kehidupan harian mereka. Ilmu-ilmu ini dianggap sebagai sesuatu yang hilang dan tidak diberi perhatian lagi. Kalau kita lihat di manakah mereka akan mempelajari ilmu berkaitan dengan tawakal, ilmu berkaitan dengan syukur dan sabar, begitu juga yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kerohanian untuk menghapuskan sifat riya, sifat ujub, takabur, dan melahirkan sifat ikhlas dalam diri dan juga dan sebagainya. Maka kata Imam Al-Ghazali, wahai orang yang menuntut petunjuk dan kebenaran, wahai orang yang mencari kebenaran dan keredaan Allah, tidakkah anda takut bahawa anda akan terjadi seorang yang mensia-siakan atau merosakkan sesuatu daripada kewajipan-kewajipan ibadat, ibadat batin yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan lebih banyak lagi merosakkan bagi kebanyakan daripada kewajipan-kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu. Jadi ini adalah sebahagian daripada peringatan Imam Al-Ghazali kepada kita tentang situasi kita sebagai umat Islam yang kadang-kadang sibuk dengan urusan-urusan dunia dan perkara-perkara yang zahir, tetapi mengabaikan secara langsung tuntutan-tuntutan perkara yang batin ini. Maka kata Imam Al-Ghazali, ya, anda sibuk dengan mengerjakan solat sunat dan puasa sunat, tetapi adalah anda tidak memperolehi sebarang pahala akibat daripada anda mengabaikan kewajipan-kewajipan ibadat zahir batin itu, seperti ikhlas, redha dan lain-lain lagi. Kerana kita mengetahui bahawa segala ibadat zahir ini jika dikerjakan tapi bukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia sudah pasti tidak memberikan apa-apa makna kepada orang yang melakukannya. Kerana semua itu akan menyebabkan dia akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu kata Imam Al-Ghazali, barangkali anda seorang yang mengekali atas melakukan suatu maksiat daripada berbagai-bagai jenis maksiat ini, seperti riak, takabur dan lain-lain sifat yang ada di dalam diri yang mewajibkan anda terjerumus dengan sebab-sebabnya ke dalam api neraka. Dan barangkali pula anda meninggalkan yang mubah, iaitu yang harus, daripada makanan atau minuman atau tidur yang anda bermaksud dengannya untuk menuntut kehampiran daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita tidak tidur kerana berjaga malam,
Tetapi sebenarnya anda tidak memperoleh sebarang pahala daripada Allah Subhanahu wa taala lantaran anda mengerjakan maksiat batin. Dan lebih teruk lagi daripada itu adalah anda terperangkap dalam tawanan lamunan cita-cita kosong ataupun angan-angan kosong, sedangkan lamunan cita-cita itu mengandungi maksiat semata-mata mengandungi maksiat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal anda menyangkakannya sebagai niat yang baik disebabkan kejahilan anda dalam membezakan antara kedua-duanya, iaitu antara angan-angan kosong dan juga niat yang boleh mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebabkan oleh kekeliruan anda kerana kedua-duanya berhampiran rupa dalam beberapa segi, dan begitu juga barangkali anda berkeluh kesah dan meradang lantas anda terkeliru menyangkakannya sebagai merendah diri dan benar-benar ikhlas berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Barangkali juga anda adalah berada dalam keadaan riak semata-mata, walhal anda menyangkanya sebagai kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala, atau anda menyangka amalan kebaikan yang bersalut dengan riak itu sebagai mendakwah manusia kepada kebaikan, lantas anda menganggapkan amalan-amalan yang bersalut dengan riak yang merupakan amalan-amalan maksiat itu sebagai amalan-amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara perkara-perkara utama yang perlu diketahui oleh kita umat Islam berkaitan dengan kepentingan ilmu-ilmu batin ini, supaya ibadat-ibadat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar tepat sebagaimana yang dikehendaki Allah, iaitu dengan penuh keikhlasan, tanpa perasaan riak, sombong dan takabur yang menunjukkan kepada orang lain, di samping pada masa yang sama ingin melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali dan seterusnya, anda menyangka anda akan mendapat pahala yang besar pada tempat-tempat yang menyebabkan anda mendapat siksaan, maka dengan itu jadilah anda dalam kekeliruan dan tertipu atau tipu daya yang besar dan kelalaian yang amat buruk. Demi Allah, kata Imam Al-Ghazali, ini adalah bencana besar bagi orang yang beramal tanpa ilmu pengetahuan. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali di dalam teks yang telah kita bacakan tadi menyatakan kepada kita bahawa ilmu atau amalan tanpa ilmu adalah suatu yang sangat besar bahayanya, khususnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati nurani kita, kerana kadang-kadang akan berlaku kesamaran dan kekeliruan bagi orang yang jahil tentang keadaan riak itu disangka ikhlas. Kadang-kadang ibadat yang dilakukan yang mengandungi ujub dan sebagainya itu disangkakan ia akan mendapat pahala, sedangkan ia akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Jadi ini adalah di antara bahaya besar yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita jauhi, supaya apa yang kita lakukan daripada segala ibadat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu Imam Al-Ghazali menulis kitab Minhajul Abidin ini sebagai panduan kepada kita orang yang beriman untuk mengetahui seluk-beluk ini supaya ibadat yang kita lakukan diterima. Dan Imam Al-Ghazali menyebut di awal kitab ini bahawa tujuan beliau menulis kitab ini adalah untuk memberi panduan dan memperlihatkan kepada kita bagaimana para sahabat dan salafus salih yang terdahulu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat mencontohi mereka. Jadi rumusan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali ini adalah sangat baik dan cukup bermakna untuk sama-sama kita fikirkan dalam usaha kita bertaqarrub dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan, kemudian di samping itu semua, maka ketahuilah bahawa segala amalan zahir itu ada hubungan dengan amalan-amalan batin
yang boleh memberi kesan dalam memperbaiki dan merosakkan amalan-amalan zahir itu. Amalan-amalan batin itu seperti ikhlas, riya, ujub, syukur, mengingati pemberian Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain lagi. Maka sesiapa yang tidak mengetahui amalan-amalan batin ini dan selok-belok keberkesanannya terhadap ibadat zahir, serta juga tidak mengetahui bagaimana cara memeliharanya atau memeliharakan dirinya daripada keburukan-keburukan amalan batin, dan seterusnya dia tidak mengerti memelihara amalannya daripada dirosakkan oleh keburukan amalan-amalan batin, maka akibatnya sedikit sekali amalan zahirnya yang akan terselamat. Dengan itu juga akan terluputlah pahala-pahala taat zahir dan batin, dan tiada tertinggal dalam genggamannya melainkan kecelakaan dan kepenatan. Dan ini merupakan kerugian yang nyata sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis tentang kepentingan ilmu, inna nauman ala ilmin khairum min salatin ala jahl, yang bermaksud bahawasanya tidur dalam keadaan berilmu adalah lebih baik daripada bersolat dalam keadaan jahil. Para pendengar yang dirahmati Allah, setakat ini dahulu untuk pertemuan kita pada kali ini, dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita di dalam pertemuan kita yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.